Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada para hadirin sekalian, dengan izin Allah, bertemulah kita dalam sesi forum agama kita pada hari ini. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi pada mata saya. Baiklah, yang pertama, memperkenalkan ahli panel kita yang pertama yang pastinya petah berbicara, iaitu saudari Nur Safinah. Apa khabar saudari? Khabar baik. Selamat datang saya ucapkan. Seterusnya memperkenalkan ahli panel kita yang kedua yang kelihatan ayu bertudung, saudari Nuri Nabilah. Apa khabar saudari? Khabar baik. Dan seterusnya, selamat datang kepada ahli panel kita yang ketiga iaitu saudari Nisa Liana. Apa khabar saudari Nisa? Khabar baik. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, tajuk forum kita pada hari ini ialah falsafah ilmu. Oleh itu, soalan saya kepada ahli panel kita yang pertama, apakah definisi ilmu? Dipersilakan, saudari Nur Safina. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan membicarakan terlebih dahulu apa itu ilmu. Dari segi dalam pandangan Islam, sumber ilmu ialah ilmu daripada Allah SWT yang diberikan. Ilmu itu datang daripada Allah yang ditujukan kepada semua umat Islam, tak semua umat di muka bumi ini, tidak kira Islam ataupun bukan Islam. Dari segi bahasa, ilmu ini berasal dari perkataan bahasa Arab yang bermaksud yang terdiri daripada alama yang bermaksud suatu tanda, petunjuk atau isyarat yang melalui seseorang atau sesuatu itu dikenali. Sesuatu kesedaran atau sesuatu lencana, satu ciri, satu isyarat ataupun satu alamat. Ilmu ini juga boleh didefinisikan dalam pelbagai kitab. Antaranya kita boleh lihat dalam kitab Al-Munqidh min Al-Dalalat Imam Al-Ghazali pernah mendefinisikan ilmu ialah sebagai hakikat semua benda. Ada juga dalam kitab Ihya Ulum Al-Din, Imam Al-Ghazali juga pernah berkata ilmu ialah daya membuat generalisasi konsepsi terhadap idea-idea yang abstrak dan keupayaan memperolehi kebenaran intelektual. Ada lagi seorang hamba Allah yang bernama Abdul Al-Jabbar juga pernah mendefinisi ilmu sebagai kepercayaan yang memuaskan jiwa bahawa objek yang dipercayai itu adalah menepati perkara yang sebenar menurut realiti yang berlaku. Beliau juga Imam Al-Ghazali juga pernah mengatakan bahawa ilmu yang sempurna ialah ilmu yang dimiliki oleh Allah. Oleh itu, umat Islam amat digalakkan untuk menuntut ilmu bagi meneruskan kehidupan di masa akan datang. Sekian daripada saya pasal ilmu. Terima kasih kepada saudari Nur Safina atas penerangan yang begitu terperinci tadi. Berbalik kepada panel kedua kita, sementara tadi panel pertama ada menyatakan bahawa setiap umat Islam digalakkan menuntut ilmu. Bolehkah panel kedua menghuraikan kepentingan ilmu kepada kita? Dipersilakan. Sudah tentu, Puan Pengerusi, ilmu merupakan suatu perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Islam mengingatkan tentang hakikat ini menerusi pelbagai ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas tiap-tiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Berdasarkan hadis tersebut,
jelas bahawa menuntut ilmu itu adalah suatu perkara yang penting dan menjadi kewajipan bagi setiap orang Islam. Antara kepentingan ilmu pengetahuan adalah seseorang itu dapat memelihara akalnya dengan dan mempergunakan akalnya untuk mendapat petunjuk serta nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, di sisi Islam, menuntut ilmu adalah amalan fardu dan mulia bagi setiap Muslim dan Muslimah. Ilmu agama atau ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah akan menjadi benteng yang dapat mencegah seseorang itu dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, dapat menolak kejahilan dan kebodohan, sama ada dalam perkara agama atau dalam mengejar kebendaan duniawi. Dengan ilmu juga dari Al-Quran, manusia dapat menjalankan ibadah dengan sempurna. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kita yang kedua. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa ilmu merupakan sesuatu perkara yang penting untuk dituntut oleh semua orang. Ilmu yang cukup dapat membantu kita melaksanakan peranan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Jika dua panel kita tadi telah menerangkan definisi dan kepentingan ilmu, saya ingin meminta panel kita yang ketiga untuk menghuraikan apakah sifat ilmu. Oleh itu, dipersilakan Saudari Nisa. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis. Baiklah, dalam Islam ni ilmu dipercayai mempunyai 3 sifat. Sifat yang pertama ialah ilmu bersifat Rabbaniyah, di mana ilmu dalam Islam ni dia bersumber dari Allah SWT dan bersifat ketuhanan. Dalam Rabbaniyah ni juga ilmu dipercayai menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ilmu yang pertama. Rabbani ni juga dia meliputi dari segi penggunaan ilmu itu sendiri, di mana ilmu digunakan oleh manusia untuk kebaikan manusia dan alam seluruhnya. Seterusnya yang kedua, ilmu ni dia bersifat terbuka, di mana sumber mencari ilmu ni dia tidak terbatas kepada Al-Quran dan As-Sunnah sahaja. Dalam Islam ni dia telah beri kebebasan kepada umat-umat Islam ni untuk mencari ilmu dari sumber yang benar, sama ada melalui kajian, pemerhatian dan seumpamanya. Namun ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tu perlu ditolak. Yang ketiga pula, ilmu dipercayai bersifat syu'mul, di mana ilmu yang bersifat syu'mul ni Islam menerima dan mengiktiraf semua ilmu yang bermanfaat. Islam juga meletakkan ilmu agama ni dan ilmu dunia sama penting. Ilmu dia juga dia ditekankan seperti ilmu fardu kifayah di samping ilmu fardu ain. Itu sahaja daripada saya untuk sifat ilmu. Terima kasih kepada Saudari Nisa atas penerangan yang begitu terperinci dan saya amat yakin ini dapat menambah ilmu kepada para hadirin. Oleh itu, panel kita yang ketiga tadi telah menerangkan sifat-sifat ilmu. Oleh itu, soalan saya berbalik pula kepada panel pertama kita, iaitu adakah ilmu mempunyai pembahagian tertentu? Boleh Saudari Nur Safina menerangkan dengan lebih lanjut? Persilakan. Okey, sebenarnya ilmu ni terbahagi kepada dua, iaitu yang sebagaimana yang kita tahu, ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Yang ramai ketahui di luar sana, ilmu fardu ain ni adalah ilmu yang berkaitan dengan ajaran agama Islam yang asas dan perlu dikuasai setiap umat ataupun hamba Allah. Ilmu fardu ain ni juga dia adalah berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah yang dikenali sebagai ilmu wahyu. Ilmu wahyu juga terdiri daripada akidah, ibadah, syariah dan akhlak. Yang kedua pula berkaitan dengan ilmu fardu kifayah. Ramai yang mengetahui ilmu fardu kifayah ni ilmu yang berkaitan dengan urusan keduniaan saja. Tetapi sebenarnya ramai yang mempertinggalkan ilmu fardu
Ain daripada ilmu fardu kifayah. Sebab ilmu fardu kifayah kan boleh mungkin menjana pendapatan. Ilmu ini juga, ilmu fardu kifayah ini juga dia boleh pada akal manusia. Seperti mana yang kita tahu, contohnya sains fizik, sains gunaan, ekonomi dan sebagainya. Kewajipan menuntut ilmu ni hanya terbatas kepada golongan manusia sahaja. Orang lain, kalau binatang tak adalah yang menuntut ilmu kan. Mestilah manusia je yang menuntut ilmu. Ibnu Khaldun juga pernah telah membahagi ilmu ni kepada dua sumber yang lain selain ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah, iaitu ilmu nakliyah dan ilmu akliyah. Mesti ramai tertanya kan, nakliyah dengan akliyah ni apa beza dia? Nakliyah ni terbahagi pada dua, iaitu bersumberkan wahyu, iaitu Al-Quran dengan Sunnah. Dan ilmu yang bersumberkan wahyu ni seperti ilmu hadis. Kalau ilmu akliyah ni pula, dia hasil daripada akal dan pemikiran manusia yang berhubung rapat dengan kemajuan dan pembangunan negara. Contohnya ilmu fizik, metafizik, logik yang sentiasa kita guna waktu untuk menjalani kehidupan dan dalam pekerjaan. Itu saja daripada saya tentang pembahagian ilmu. Mohon semua memahaminya lah. Terima kasih atas penerangan yang begitu jelas daripada saudari sebentar tadi. Bagi sesi forum ini, saya telah memetik satu pepatah Arab yang menyatakan ilmu adalah warisan terbaik dan mengamalkannya adalah kemuliaan paling sempurna. Bolehkah saudari panel kedua menjelaskan tentang kedudukan orang berilmu? Dipersilakan. Boleh, saudari pengerusi. Ilmu dapat meningkatkan darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan kedudukan orang berilmu lebih tinggi dan mulia di sisinya. Orang berilmu juga dipandang tinggi di sisi masyarakat. Masyarakat sedar seseorang yang berilmu akan memberi manfaat kepada orang lain dan dijadikan tempat bertanya oleh masyarakat. Bukan itu sahaja, dengan ilmu juga kita dapat meningkatkan kualiti dan kecemerlangan diri, keluarga dan juga masyarakat. Ilmu adalah salah satu langkah bagi menjana pembangunan negara kerana melalui ilmu sahajalah yang dapat membezakan antara hak dan yang batil. Oleh itu, orang berilmu akan dipandang tinggi bukan sahaja mendalami ilmu agama tetapi pelbagai jenis ilmu keduniaan seperti ilmu kejuruteraan, ilmu kedoktoran dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih saudari. Jika panel kedua kita tadi menyebutkan tentang kedudukan orang berilmu, saya pasti ramai yang sudah tertanya-tanya apakah sumber-sumber ilmu? Di manakah kita boleh menuntut ilmu yang dibenarkan berdasarkan syariat Islam? Saya pasti jawapannya sudah berlegar-legar di minda penonton. Jadi bolehkah saya minta panel kita yang ketiga untuk memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada kami tentang sumber-sumber ilmu? Dipersilakan. Sudah tentu boleh saudari pengerusi. Okey, untuk sumber ilmu ni alhamdulillah kita telah disediakan pelbagai sumber ilmu yang boleh kita gunakan untuk menuntut ilmu. Sumber ilmu yang pertama ialah wahyu. Seperti yang dikatakan tadi ni, wahyu ni terdiri pada Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu pemberitahuan Allah SWT kepada para rasulnya. Al-Quran ni dia merupakan kalam Allah yang bermukjizat dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain merupakan kitab petunjuk, Al-Quran ini juga adalah kitab yang mengandungi konsep-konsep asas ilmu. Namun, perincian ilmu tu Allah SWT tinggalkan kepada manusia kita ni untuk menggunakan panca indera dan nikmat-nikmat Allah untuk memanfaatkan asas-asas ilmu yang kita dapatkan dari Al-Quran. Ya, perincian ilmu secara teknikal ni tu memang diserahkan sepenuhnya kepada manusia lah untuk menggunakan akal dan nikmat anugerah Allah SWT. As-Sunnah pula inilah
sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifatnya. Selain daripada wahyu, sumber ilmu kedua yang kita boleh dapati ialah akal. Akal ni dia merupakan salah satu sumber ilmu yang memiliki kemampuan terbatas. Ilmu-ilmu akal ialah ilmu yang berkaitan dengan bidang sains, sastera, matematik, ekonomi dan seumpamanya. Ia tidak bersandarkan pada sebarang wahyu atau kalam Allah dan dipelajari serta difahami berdasarkan panca indera dan pemahaman akal. Ilmu ni berdasarkan akal adalah terbatas dan tidak bersifat mutlak. Setiap manusia ni yang dianugerahi akal amat digalakkan untuk menggunakan sepenuhnya kenikmatan Allah tu untuk memanfaatkan ilmu. Itu sahaja daripada saya. Maafkan saya, saudari pengurusi majlis. Saya ingin menambah sedikit apa yang dikatakan oleh saudari dan yang ketiga. Silakan saudari. Terima kasih. Saya juga percaya tidak hanya ada dua sahaja sumber ilmu. Ada lagi sumber-sumber ilmu yang kita boleh jadikan rujukan pada masa akan datang. Seperti indera. Sebagaimana yang kita tahu, indera ni adalah satu anggota yang sentiasa kita guna untuk kehidupan kita. Takkanlah tak ada indera kan? Manusia. Semua manusia ada indera masing-masing. Even tak sempurna lah. Pengetahuan yang datang daripada panca indera ni ialah semua pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui kelima-lima panca indera. Takkanlah ramai yang tak tahu panca indera manusia macam mata, hidung, telinga, lidah dan sebagainya. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu indera ni adalah usaha yang mendapatkan gambaran atau memerhati hakikat suatu benda. Indera ni dia tak berapa banyak pasal indera, tapi mesti ramai yang dah fahamkan indera tu. Kita guna untuk belajar, untuk menulis dan sebagainya. Seterusnya ialah intuisi. Saya percaya ramai di kalangan kita ni yang tak tahu intuisi ni apa sebenarnya. Intuisi ni kiranya kalau kita bahasa paling senang adalah panca indera yang ke-6. Kalau kita ada 5, tapi ni yang ke-6. Iaitu ilmu yang diperoleh melalui penghayatan secara langsung. Mesti semua tertanya, penghayatan secara langsung tu bagaimana? Dia ibarat macam kesedaran di luar akal manusia. Macam pernah terjadi dekat Amirul Mukminin, iaitu Saidina Umar Al-Khattab. Dia pernah membacakan khutbah di Madinah dan dia telah melihat apa yang berlaku ke atas tentera-tentera Islam yang tengah berjuang di Syria. Sebab itulah waktu tu juga dia memberi amaran kepada tentera Islam di sana dan mereka telah mematuhi perintahnya. So daripada peristiwa tu kita dapat memberi bahawa isyarat daripada intuisi ni adalah aktiviti batin tertinggi dan kekuatannya melebihi keupayaan akal. Kebiasaannya intuisi ni terjadi kepada golongan-golongan yang betul-betul mempraktikkan ilmu Allah. Imam Al-Ghazali juga telah mengatakan bahawa intuisi ni boleh dikatakan sebagai ilham juga dan dia berupaya cahaya berupa cahaya yang jatuh di atas di atas hati yang nurani, bersih dan lembut. So takkanlah kalau yang hati penuh rasa dengki tiba-tiba ada intuisi kan. Sebab biasanya ilham ni datang daripada orang yang betul-betul hatinya bersih, putih, macam bayi. Tapi bayi tak boleh nak bercakap. Dia macam wek macam tu je kan.
So manusia ni yang dah dewasa ni gunakanlah akal sepenuhnya. So itu je lah daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel kita. Setelah ketiga-tiga ahli panel kita telah menjelaskan pelbagai aspek tentang ilmu, saya yakin bahawa ilmu merupakan sesuatu perkara yang mutlak dan suci dalam Islam. Oleh itu, saya percaya bahawa kita perlu menguasai adab-adab tertentu dalam menuntut ilmu. Adakah panel ketiga kita mengetahui adab-adab dalam menuntut ilmu? Ya, berdasarkan pengetahuan saya, semua orang sepertinya tahu tentang adab-adab ilmu, tapi kita tidak mempraktikkan adab-adab tersebut. So, adab dalam menuntut ilmu sebagai seorang pelajar adalah sentiasa tekun, berusaha dan tawakal. Sentiasa bersungguh-sungguh dalam pembelajaran tanpa menurut keadaan dan masa dengan menghindari perasaan malas dan mudah jemu dengan buku pengajian. Diatasi dengan membaca nota atau buku-buku yang kecil dan ringan atau mendengar kaset ceramah agama yang dalam bahasa Melayu maupun bahasa Inggeris atau sebaiknya dalam bahasa Arab. Perkara ini mampu melembut hati kita dan dapat membuka hati kita untuk menerima ilmu. Di samping itu juga kita mestilah bertawakal kepada Allah agar kejayaan diimpikan akan menjadi kita. Tawakal yang dilakukan mestilah mencukupi syaratnya, iaitu berusaha, tekun, yakin dan tidak mudah berputus asa dan juga tidak menyerah natijah atau keputusan kepada Allah sepenuh hati. Seterusnya, kita juga dapat mengamalkan segala ilmu yang dipelajari setakat mana yang termampu oleh kita. Ulama silam sentiasa mengingatkan kita bahawa orang yang berilmu tidak beramal dengan ilmunya akan dihumban ke dalam api neraka lebih dahulu daripada penyembah berhala. Oleh itu, jadikanlah ilmu yang dipelajari sebagai benteng daripada terjerumus ke kancah maksiat dan jadikanlah juga ia sebagai senjata untuk kita di masa akan datang. Oleh itu, kita mestilah beringat dan berhati-hati mengenai perkara ini demi kebahagiaan kita di dunia dan yang sementara dan akhirat yang kekal selamanya. Terima kasih. Izinkan saya menambah lagi adab-adab dalam menuntut ilmu. Bagi saya terdapat juga satu hadis dari hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala bergantung kepada keredaan ibu bapa. Di sini kita boleh nampak bahawa doa dan keredaan ibu bapa kita juga adalah adab dalam mencari ilmu. Sentiasa juga jaga perasaan kedua ibu bapa kita dan menghormati mereka dalam perkara yang tidak menyalahi syariat Islam. Satu lagi, adab utama dalam menuntut ilmu adalah menghormati guru. Saya tengok sekarang ni, Masya Allah, dalam artikel online masing-masing saya tengok ada banyak muatan naik dan ada banyak artikel dan rakaman video terhadap murid-murid yang berkurang ajar dengan guru, sampai saya rasa perkara itu sudah dibiasakan di dalam masyarakat kita pada hari ini. Bukan sahaja guru, anak-anak yang semakin berani meninggikan suara terhadap bapa juga ramai. Perkara ini perlu diketengahkan oleh masyarakat sekarang kerana kita wajib merendah diri terhadap guru dan menghormati orang yang lebih berilmu daripada kita. Selain itu juga, guru ni merupakan salah satu umat Islam. Guru ni juga salah satu hamba Allah yang diberi tanggungjawab untuk berkongsi ilmu terhadap umat-umat manusia yang lain. Jadi, pada pendapat saya, jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan ibu bapa, jaga hubungan kita dengan guru dan insya-Allah urusan kita untuk menuntut ilmu tu dipermudahkan. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Menuntut ilmu merupakan kewajipan dan tuntutan terhadap setiap insan walau dalam apa juga keadaan dan dengan apa cara sekalipun serta perlu dilakukan secara berterusan tanpa batasan waktu. Saya telah mendapat pelbagai ilmu baharu daripada forum ini dan saya berharap para pendengar juga
telah mendapat manfaat daripada sesi kita sebentar tadi. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencebur kita. Sebelum berakhir, saya ingin berkongsi satu mukadimah. Kata daripada Imam Syafi'i yang berbunyi, ilmu tidak akan dapat kecuali dengan bersabar atas kesulitan. Kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila kita bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Ini kerana kesungguhan merupakan salah satu kunci kejayaan dan saya berharap ini akan menginspirasikan para pendengar untuk sentiasa berusaha menuntut ilmu. Sekian, terima kasih.